Assalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iPhone besar. Okey. Syukur kita kepada Allah Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahi aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada yang memberi salam. Dan macam biasa hari ini kita lebih kepada persiapan untuk sama-sama dan untuk sama-sama Ustazah nak kongsikan sesuatu yang berkaitan dengan tadi kita saja nak kongsikan share saja saya kunci dalam sunnah tidak pernah berbohong dalam Telegram patutnya boleh je kongsi share dalam Persatuan Perubatan Sunnah sentiasa saya sebarkan sampaikan dan sebagainya. Tapi hari ini Ustazah nak kongsikan Ustazah balik daripada jumpa kawan-kawan yang pakar di bidang, memang mereka ialah orang kata tanya pada ahli setiap apa yang kita buat tu tanya pada ahli. Jadi ahli yang biasa mereka bahagian produk kecantikan mereka ni international punya produk mereka pun produk yang percaya kepada kehebatan madu, percaya kepada kebenaran Habbatus Sauda. Itu di negara barat di negara yang orang kata barat ni angkat apa di dalam Al-Quran dan tak malu pun menceritakan pada dunia, dan dia mengekalkan bahawa kehebatan madu dan sebagainya. Di mana madu bukan hanya sekadar kalau kita dengar di luar sana, dia orang kata, kalau kat kita dia kata madu hanya sekadar kesihatan sahaja. Madu itu adalah hanya sekadar pemakanan. Tetapi sedar atau tidak, yang Ustazah nak beritahu, pesakit di mana perubatan cara di mana Ustazah tertarik sehingga mereka menjadi kawan baik kepada Ustazah, menjadi kira baiklah macam tak lokek lah mereka menyampaikan ilmu. Dan Ustazah nak tahu kenapalah sangat di dunia luar, di barat mereka ini di mana negara Paris di negara Korea dan sebagainya, di dalam kosmetik mereka, di dalam produk mereka mereka mengangkat apa yang tentang sebenarnya mereka tidak tahu itu adalah sunnah, tetapi yang mereka tahu madu itu bukan sekadar makanan tambahan tetapi mereka menganggap madu itu adalah satu di mana dia ada nilai-nilai perubatan. Ada nilai-nilai setiap kerosakan bagaimana dipulihkan. Ini dia yang Ustazah nak kongsikan kepada sahabat-sahabat supaya Ustazah kata minta sabar Ustazah berdiam diri sebentar. Ustazah membuat suatu, Ustazah kata Ustazah dengan Ustaz sampai R&D YDP kita di Cameron yang Ustazah dekat sini supaya Ustazah ke sana sini. Ustazah membuat satu kerja di mana bila sampai je barang Ustazah bagi bahagian mereka dah pergi sampai ke Jepun ke Hong Kong, dan insya-Allah 9 hari bulan 10 Ustazah menjemput kawan-kawan di mana mereka ini dah sampai. Kalau anda bukan calang-calang orang yang akan menilai di mana macam kita borak tadilah yang menyebabkan Ustazah merasai sesuatu yang tertarik. Sambil nanti kita nak cerita tentang, Ustazah nak cerita tentang madu juga. Dan Ustazah ingat elok Wawa tolong maklumkan dalam Telegram group, Telegram Persatuan, tolong maklumkan dalam setiap Telegram nak maklumkan nak kita nak tahu, orang di luar sana mesti nak tahu bagaimana nak merawat penyakit eczema, bagaimana nak merawat penyakit dan kenapa kita muka jadi belon dan sebagainya. Jadi di sini Ustazah nak kongsikan sesuatu di luar sana dimomok-momokkan bahawa madu ni tidak ada hanya sekadar makan. Madu bukan sekadar begitu, tetapi madu mempunyai kehebatan. Subhanallah, apa yang Allah Ta'ala memberi peringatan kepada manusia dalam, tidakkah kamu perhatikan bagaimana madu itu dan apa yang lebah makan, apa yang madu makan itu adalah kebaikan dan kebaikan, dan dia bukan sahaja nilai makanan biasa, dan dia adalah nilai kesihatan yang orang awam mesti tahu supaya kita tahu sakit macam ni bagaimana kita nak rawat, sakit macam ni macam mana kita nak rawat. Jadi
dengan itulah ya, dengan kita bagaimana cara perubatan sunnah Rasulullah SAW ini, yang saya kata 100%. Kita menggunakan, kita tidak lari. Bila kita kena sunnah, pasti tidak lari kaitannya madu. Madu, minyak zaitun dan batu sauda. Sebab di dunia luar, di luar sana menganggapkan bahawa produk kecantikan daripada madu itu adalah sesuatu istimewa. Cuma di mana kegagalan? Di mana kegagalan? Jadi di sinilah Ustazah nak kongsikan sesuatu, bukan salah pada produknya, yang salahnya apa yang ada dalam tubuh badan kita. Jadi di sinilah akan mengambil cerita. Jadi anda boleh kongsi, share ya. Hari ini mungkin istimewa sikit dan Ustazah nak tunjuk bagaimana merawat penyakit-penyakit orang kata eczema, orang yang kata darah tinggi, kencing manis 3 serangkai dan sebagainya. Jadi di sini yang Ustazah kata you all kena share, kena kongsi sama-sama supaya orang di luar sana mendapat sesuatu kita mendapat sesuatu manfaat dan kebaikan. Kebetulan Ustazah ada pesakit dan Ustazah masih tunggu. Wawa tolong hubungi, pastikan dia dah masuk, anak dia dan yang lain yang ada di luar. Sebab anak yang seorang ni kat Muar. Kebetulan dia bubuk L-warid, racun tu tengah keluar. Racun tu keluar, nak stabilkan dalam badannya. Dan mungkin Ustazah minta tolong pesakit-pesakit daripada Johor, daripada Terengganu. Mak dia dekat Terengganu, adik-adik dia. Sebab Ustazah kalau nak tunggu pos Pati Ahmar, Pati Asfar memang tak sempat lah dengan Madu Foundation Ustazah. Jadi Madu Ahmar. Jadi Ustazah nak minta tolong Wawa beritahu kepada pesakit-pesakit sunnah siapa yang duduk di Terengganu, ada stok ubat sementara menunggu TAA saya Ustazah. Kalau boleh suruh adik-adik tengok juga. Sebab benda ni Ustazah nak kongsi supaya you all satu keluarga jangan panik. Supaya jangan panik. Sebab bila sebab tu tak kata jangan panik, sebab racun steroid tu tengah keluar. Tetapi nanti mungkin TA Ustazah mungkin nak berbual sebentar untuk kita Ustazah nak tahu ataupun boleh komen ubat apa ada di rumah mak tu. Untuk sementara Ustazah nak minta pesakit-pesakit Terengganu Ustazah stok apa yang ubatan yang mereka ada untuk hantar. Sementara kan nanti ni cuti Malaysia, jadi base pun dah tutup, semua tutup. Jadi sementara nak tunggu ubat tu mungkin lambat sedikit. Sedangkan racun tengah keluar. Macam mana cara perubatan sunnah Rasulullah SAW merawat penyakit-penyakit. Dan Ustazah minta ini gambar dia seperti semalam lah kat Sining. Semalam tak ada yang ni. Yang ini sebab inilah yang yang pesakit punya maklumat yang ada dalam handphone pesakit. Jadi Ustazah nak kongsi sharekan. Kejap ini pun nak ambil bateri juga. Jadi sementara kita menunggu yang lain, kalau nak tanya saya Adibah Ustazah. Ni Adibah. Kejap Adibah Kejap. Adibah kalau boleh biar mak dengar sekali, semua dengar supaya sejuk dada kita bila dengar Ada seorang lagi pesakit yang sama kes dengan mak Adibah. Sebab mungkin faktor usia. Sebab itulah Ustazah suka tanya pesakit lahir tahun berapa. Lepas tu Ustazah nak tahu sebab siapa kata kita suntik pada zaman masa kita sekolah-sekolah lah. Masa kita tak susuk lah. Tak susuk. Masa kita letak susuk zaman kita sekolah tu tak ada apa-apa. Inilah kesannya. Ada yang dia tindak balasnya tahun katalah orang yang lahir tahun 80-an. Sebab tu ramai yang susah nak mengandung. Ramai yang mandul dan sebagainya. Jadi itu yang kita nak rawat. Jadi kalau lahir 70-an, dia jadi macam tu. Wawa tahun 80-an kan. Jadi sebab itulah benda ni jangan kata tak ada efek dan tak ada kesan Jadi di sinilah Ustazah perlu tahu lahir tahun berapa dan sebagainya. Sebab kadang-kadang benda tu dia sama. Sebab tu penyakit 3 serangkai ni orang bila umur 70 lebih, yang lahir tahun 70-an, 60-an, dia akan mendapat penyakit 3 serangkai. Sebab apa? Kesan daripada yang mereka terima susut-susut tu. Jadi faham maksud kata kita pakai susut-susut kan? Jadi di sinilah Ustazah nak beritahu jangan gentar. Jadi Ustazah tengok ada yang tadi sahabat kita Mak Adibah sedang tengok live Ustazah. Okay, Assalamualaikum makcik Jangan takut. Jadi Ustazah nak tunjuklah Ustazah tak tunjuklah gambar makcik, tapi Ustazah tunjuk gambar pesakit yang mana dah lalui yang dah lalui pengalaman macam makcik. Sebab tu saya kata itu bau L-warid makcik. L-warid menjadi berkah betul pada makcik kan. Sebab sedangkan Pati Ahmar, Pati Asfar makcik belum buat lagi. Cuma Ustazah nak tahu ubat mata putih ada atau tidak. Itu yang penting sebab Ustazah nak sementara tu mata tak boleh mata makcik tak boleh langsung
kering, kena letak kerap 10 minit, buat mata putih. Sementara Ustazah mencari pesakit-pesakit Ustazah daripada Terengganu untuk minta hantar dulu ubatan yang Pati Ahmad, Pati Asfar yang ada untuk makcik. Untuk makcik bertahan, untuk kuatkan antibody jantung makcik, ya. Lepas tu untuk stabilkan racun tengah keluar, makan Pati Asfar 10 minit. Dia cepat, ya. Dia akan, bila makan cepat, kita takkan kering tekak dan sebagainya, dia akan stabilkan. Jadi anak-anak pun jangan risau. Benda ni kita kena tenang dan insya-Allah nanti you all tengok luar biasa. Dan Madu Foundation tu, Ustazah akan tanya siapa orang Terengganu yang ada. Ustazah minta tolong, perlukan sangat sebab nak keluarkan racun steroid tu, kita perlukan Madu Foundation tu yang daripada Ahmar, Madu Ahmar tu. Sebab you all perlukan Madu Foundation Ahmar tu untuk keluarkan racun steroid. Macam mana proses-proses yang akan berlaku buat, Ustazah akan kongsikan supaya supaya mak jangan panik dan sebagainya. Kalau ada tak anak-anak wakil nak bercakap dengan Ustazah? Ada sesiapa yang nak bercakap dengan Ustazah, Ustazah boleh nilai, ya, nak bercakap. Okey, sebab kalau kita bercakap mungkin Ustazah nak jemput okey. Ustazah jemput anaknya, lah, ya. Sambil tu borak, nanti dia boleh bertanya dengan Ustazah. Macam mana kita nak buat. Adakah supaya di luar sana menjadi kesedaran. Nanti jangan orang salah pula. Ya, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustazah. Okey, kebetulan. Semalam kan Kak Sining, anak dia cerita tu, kita tak dapat nak tunjuk. Tapi takdir Allah Ta'ala, rupanya hari ni kita Ustazah nak tunjuk sakit mak tu. Ya. Ya, boleh. Sebab tu saya kata jangan panik, sebab perubatan sunnah dia bukan black magic, tetapi nanti apa yang kita nampak, subhanallah, sungguh luar biasa. Itu yang kita sampai kulit mak jadi elok, lebih cantik dan lebih baik, dan kesihatan mak tu lebih membaik. Itu yang kita Alhamdulillah. nak, insya-Allah. Jadi saya cuma kena kuatlah, jangan dengar cakap orang sebab orang tak tahu kan. Ya, betul. Orang tak jumpa Ustazah lagi. Sebab kat luar tu diorang tak jumpa. Jadi Ustazah nak cari. Kejap. Ustazah tengah buka. Ustazah tunjuk. Sekejap. Ustazah buka keynote ni. Okay. Jadi Ustazah tunjuk beberapa orang yang sakit sama. Sebab benda ni kalau ikut Ustazah sendiri, ini adalah disebabkan racun steroid. Ini disebabkan racun steroid. Kalau disebabkan racun daripada bahan yang mengandung khinzir, iaitu bahan babi, dia lain cara proses keluar. Kalau daripada steroid, dia macam ni. Kalau yang ni, sebab tu Ustazah kata Ustazah nak tengok apa punca dia. Jadi dekat sini Ustazah tunjuk. Sekejap. Okay, ini yang berlaku pada budak dan kita berlaku pada kanak-kanak. Okay, ini nanti Ustazah tunjuk yang anak kat sini pun sama. Okay, semua nampaklah kat sini kan. Ustazah tunjuk ni. Okay. Nampak tak yang tanda Allahu Akbar? Okay. Okay, sebelum tu Ustazah nak tanya Nora dululah. Mak ni permulaan dia berubat. Kejap. Ustazah nak tengok Telegram, ya. Kita nak tahu baca laporan. Nama apa tadi? Apa nama? Adibah. Ya, saya. Adibah. No. Adibah sebab Ustazah ada ni. Yang lain-lain. Nama you apa, Dalam... Kenapa tak dapat? Sekejap. Tadi dapat je. Adibah Abdul Aziz. Okay. Ya, saya. Okay. Kalau tengok pada laporan yang diberi. Okay, apa laporan tentang mak? Sebelum ni sejarah perubatan. Okay. Ni sejarah perubatan. Okay, cuba Kak cerita sejarah kesihatan mak sebelum mula dengan berubat dengan cara ni. Sebelum ni, mak selalu bengkak kaki lah. So, doktor kata asid tinggi. Okay, asid dia tinggi. Umur mak berapa tahun ni umur mak? 74. Okay, umur mak 74 tahun. Subhanallah, panjang umur mak tu. Sihat Alhamdulillah. Syukur. Jadi bila asid tinggi, mak diberi ubat asid lah, asid urik tu kan. Ubat asid untuk turunkan kadar asid dalam badan dia. Jadi kadang-kadang bila orang kata gout tu, dia makan ubat gout, makan ubat tahan sakit.
Tapi tak selalu Ustazah. Bila dia dah sakit sangat baru makan. Tapi dah ambil tempoh yang lama lah. Melebihi 2 tahun. Tempoh makan lebih ubat tempoh tu. 2 tahun. Ya. Okey, kalau maklumat daripada sini, sekarang bacaan tahap buah pinggang mak 3A lah kan? Ya, betul. Ini yang doktor bagi tahulah berapa kali ujian bacaan darah diambil, betul? Ya, betul. Okey, pada awalnya memang mak tak ada darah tinggi, sekarang dah ada. Tak ada. Ya, betul. Okey, dalam masa sama mak ambil vaksin Sinovac lengkap 2 dos, betul? Ya, betul. Okey, jadi insyaAllah macam ni. Bila Ustazah tengok mak dengan kajian, dan kalau tengok daripada gambar tekak dan sebagainya, memang Ustazah beritahu awal, mak ni memang tahap racun dia dan sebagainya lah kan, suhu badannya dan segala-galanya Ustazah dah beritahu, dah maklumkan. Betul, betul. Tetapi bila Ustazah beritahu, sebab kita baru mula pakai L-Warid dulu kan? Ya, betul. Baru sapu L-Warid sahaja. Penawar mata putih dah mula belum? Belum sampai. Saya namakan dah sudah belum? Malam ni malam ketiga. Malam ni ada berak tak kencing? Ada. Okey, mak berak kencing tu Lama putus-putus. ada keluar macam mana? Betul ke ataupun ada warna lain ke? Macam mana? Boleh cerita dengan Ustazah? Mungkin adik saya boleh type di ruangan atau chat. tak perasan, mungkin anak seorang lagi tahu. Ya. Siapa yang boleh ni, ada anak yang boleh chat Ustazah. Ada mak kencing kerap tak? Itu Ustazah nak tahu. Ada mak kencing kerap? Yang seorang lagi, anak seorang lagi. Siapa nama yang seorang, kalau Ustazah boleh jemput seorang lagi? Sekejap Ustazah baca mesej ni, kejap. Ustazah tak nampak lagi mesej. Ustazah tak dapat lagi mesej dia. Ustazah nak tengok apa ni. Kalau boleh Ustazah nak dapatkan laporan mana air kencing dia macam mana, semua macam mana. Kan maknanya buah pinggang dia masih ada tak? Semalu. Namanya Semalu. Semalu tengah cari ni. Mana nama Semalu? Kejap Ustazah cari. Semalu kejap saya cari ya. Semalu. Dah tak jumpa pula dalam ni, Tazamnya tak jumpa pula nama Semalu. Okey lah. Sebab dekat kampung tu line tak berapa clear. Mungkin. Okey. Tak apa, yang penting apa ni tahu kan. Jadi macam ni lah ya, Ustazah tunjuk ini dan Ustazah akan tunjuk juga apa yang berlaku ni. Dan nanti kena ikutlah bila dapati amal pati asfar, memang kena ikut formula yang Ustazah ajar tu lah. Sebab formula tu nanti mungkinlah ini kebaikan untuk anak-anak semua ya. Maknanya memang saya katalah kita amal, maknanya dengan amal tu kita jadi orang yang berhati-hati. Okey. Ini Ustazah tunjuk. Okey, semua boleh nampak tak gambar ni? Nampak Ustazah. Okey, nampak jelas kan? Ya, jelas. Okey, kalau nampak jelas ya. Ini nampak lebih kurang macam mak juga. Yang tanda Betul. Allahu Akbar. Yang kan sama kan dengan mak kan? Betul. Okey. Yang nampak yang tanda putih-putih air bisa ni. Yang nampak air bisa ni. Ya, itu lebih kepada racun babi. Minta maaf ya. Ini racun babi. Okey, badan kita kadang-kadang panas. Panas on off. Badan kita panas dan badan kita on off. Ini kat tu anak-anak kalau biasa Ustazah tengok kalau badan anak tu on off. Lepas tu Ustazah akan pastikan. Bila ni pun, dan dia termasuk ini racun steroid. Sebab tu badan dia, permulaan di badan dia macam ni juga. Bila dia keluar nanti, sisik. Ngeri masa. Memang ngeri. Tetapi you all kena kuat. Sebab kalau you all ikut cara yang panduan Ustazah ajar, biasanya kalau budak 3 minggu dan Ustazah tunjuk, dalam masa 3 minggu tengok hasil dia sendiri. Tapi kena buat betul-betul. Jangan langgar apa yang Ustazah cakap. Jadi itulah nanti lihat sendiri melalui perubahan apa yang berlaku. Tetapi kalau orang dewasa, biasa mengambil masa 3 bulan. Sebab orang dewasa, dia ikut balik putaran kita dalam kandungan. Ibarat kalau 9 bulan paling lama. Sebab 9 bulan ni dia berkaitan dengan darah. Ya. Benda ni dalam darah. Dan dia akan pulihkan buah pinggang kita, tulang kita dan sebagainya.
Tapi jangan panik. Tu saya kata jangan panik. Tapi dia ke arah makin baik. Tapi sejak hari ni kita dapat yang grade perubatan, dia jadi masa tu 3 bulan. Tapi nanti Ustazah akan tunjuklah ya supaya jangan panik tu yang Ustazah tak jual pada orang awam. Sebab apa? Benda ni susah nak dapat. Sebab bila pesakit kronik saja Ustazah akan bagi. Okay, Ustazah tunjuk ni perubahan dia jap. Sekejap. Macam mana Ustazah nak tolak jap. Okay. Nampak nanti sampai kulit dia akan elok. Betul lah. Nanti Ustazah tunjuk anak Kak Sining tu. Ya nanti orang kata ni yang semalam tu yang Ustazah. Anak Kak Sining nanti. Orang ingat sebab nampak dia baik. Nanti Ustazah tunjuk lagi yang ada yang lebih kronik lagi, yang Ustazah akan tunjuk yang lebih kronik lebih pada tu sebab dia berkaitan dengan dia pernah ambil darah daripada orang Cina dan sebagainya, pernah masuk darah yang bukan Muslim dalam tubuh badannya. Jadi yang ini Ustazah tak boleh tunjuk dekat dalam live ni lah. Yelah, tetapi betul. Itu nanti dalam kelas. Bila dalam kelas Ustazah akan tunjuk dalam tubuh badan manusia, gen beruk dalam tubuh badan manusia. Ubat daripada gen binatang masuk daripada manusia. Lepas tu dalam masa sama saya tunjuk ubatan-ubatan yang mereka ambil daripada daripada ginseng dan sebagainya, apa berlaku dalam tubuh badan manusia. Sebab itulah saya kata sunnah dia akan tunjuk semuanya apa yang kita buat dalam diri kita. Sebelum kita ke arah penyembuhan, dia akan cerita semuanya apa yang kita lakukan. Jadi tu tak ada tunjuk yang satu lagi ni sebab yang ini memang kena jumpa Ustazah lah. Memang ini waktu ni aurat memang kena jaga betul-betul lah sebab yang ni kan ada orang aurat tak boleh kan sebab perempuan. Betul. Yang ni Ustazah tunjuk lagi satu ni. Okay, Ustazah tunjuk nampak. Allah. Bahagian muka juga ya Ustazah. Bahagian muka. Dia ni bila muka dengan saling dengan badan memang dah rosak satu badan. Muka dia asal. Allahu Akbar Ustazah. Ya Allah. Hancur. Kadang-kadang you all tak tahu kenapa Ustazah bersusah payah cari nak buat sabun, nak buat produk ni, nak pastikan dapat ini semua sebab nak selamatkan orang awam. Tak tahu bahaya kesan mereka pakai sabun, shampoo luar yang sebenarnya memberi impak kepada diri mereka. Sebab mereka tak tahu sebab kita kan perempuan kan benda tu tak lari tapi mereka tak tahu efek dia. Okay, ni dan tempoh dia. Masa dia tunjuk dengan Ustazah ni, dia tak ada tunjuk lagi. Keadaan kaki dia semua macam ni. Dia hujung rambut sampai hujung kaki. Allahu Akbar. Lepas. Tak ada tunjuk. Lepas tu kalau siapa yang ada anak, lebih baik keluarkan cepat. Benda tu kena keluarkan cepat sebelum dia teruk. Ni Ni masih dia teruk lagi. Bersisik. Ni hujung rambut sampai hujung kaki ni. Sebab kalau ikut doktor ni, diorang dah kata memang kanser kulit dah. Dah tahap kanser kulit, tulang pun dah reput dan sebagainya. Nampak beza. Kulit dia asalnya macam ni. Kulit dia dah jadi gelap. Dan sebagian macam gelap. Ni. Kan? Okay. Saya dah tunjuk hasil dia. Subhanallah. Cantik. Dalam masa itu hujung rambut sampai hujung kaki. Itu dalam masa yang dia dengan masa tu memang masa dulu saja memang ada macam sebelah saja punya mahat, sebelah saja buat macam jaga penjagaan, macam penjagaan lah, tempat penjagaan. Jadi pesakit bila ada kes kronik saja akan pastikan jaga betul-betul. Hanya pasti dia bubur setiap sejam bubur sapu semua, makan amak aspa, kerap pasti saja bagi sukatan sampai elok. Jadi dalam seminggu tu 2-3 hari memang ahli keluarga memang nampak. Makin dia elok. Jadi cuma tinggal salin kulit. Dia kata jangan dikopek-kopek nanti dia akan salin sendiri. Kulit kita akan cantik. Jadi macam tu. Jadi tapi sekarang Ustazah dah tak buat benda-benda yang macam tu lah. Sebab yelah Ustazah pun kita dah buat bila dengan persatuan ni kita akan tolong ihsan. Sesama manusia kita ihsan. Jadi bila barang ubat kadang-kadang mahal, Ustazah cuba bantu. Duit yang ada Ustazah guna untuk membantu pesakit-pesakit yang tak mampu. Sebab tu kadang-kadang barang tu kalau kita tak tolong, macam contohlah macam mak kan. Mak sekarang perlukan madu tu. Kalau kata kalau di luar, diorang jual 3,000, 4,000, 5,000. Macam kami persatuan tolong. Betul yang Ustazah tolong kat situ, kita tolong support orang. Jadi duit tu habis kat situ. Kadang-kadang kita kena ambil tu jumlah yang banyak. Supaya apa? Supaya dapat harga yang murah. Ustazah kena ambil dulu.
Ustazah kena ambil dulu. Ya, sebab tu jadi duit tu Ustazah tak boleh nak macam membina macam sebuah macam tu tak boleh. Jadi Ustazah tak boleh nak buat macam kita orang macam orang kata lah tempat untuk kita bantu. Melainkan ahli keluarga kena sama-sama faham, kuatkan jiwa. Buat dalam rumah Ustazah akan macam dalam YouTube ke atau dalam video call kita ke apa macam Kak Sining jauh di Sabah. Tapi bagaimana tangan seorang ibu jiwa yang kuat ya merawat anaknya. Itu yang Ustazah nak tunjuk. Dia lagi luar biasa dengan anaknya, sawannya sampai tak bernafas. Macam mana kuatnya jiwa dia, yakin dengan perbuatan cara sunnah. Tu dia cuma bersabar. Apa-apa Ustazah kata cari Pati Ahmad. Tu yang kita boleh nampak. Nanti Ustazah cari yang Kak Sining punya ya. Kejap. Yang semalam yang berborak dengan Ustazah semalam dalam live semalam. Ya, semalam saya tengok Jadi, Ustazah. supaya datang keyakinan. Jangan goyah. Ustazah minta tolong. Jangan goyah. Benda tu sebenarnya ke arah baik. Maknanya mak ni orang yang baik. Bila orang yang baik Alhamdulillah. betul. Kalau orang yang baik ni Allah Ta'ala cepat. Walaupun sedikit. Sebab tu saya kata walaupun ubatnya sikit. Macam Kak Sining kan. Dia orang Sabah. Ubatnya tak banyak. Sebenarnya tak masuk logik akal. Tak cukup. Betul serang saya cakap. Tapi Ustazah selalu marah pada pesakit. Saya kata jangan cakap tak cukup. Apa Ustazah bagi cukup? Berkat. Kan? Biar kita punya ada sedikit tapi berkat. Ustazah kata. Tetapi memang Allah buat memang sentiasa cukup. Sentiasa cukup. Nanti kalau apa-apa kita tanya balik kat sini dengan Alia. Sentiasa cukup. Masa itu kes anak dia sawan bertubi-tubi. Mana Allah gerakkan nanti Ustazah post ubat. Post Ahmad tu. Ustazah tak tahu apa benda. Cuma hati Ustazah tak sedap. Ustazah post ubat. Ahmad dengan Aspa dengan diorang. Tak apalah itu nanti nak bayar Ustazah kemudian. Kita pasal bayar nanti. Cuma saya kata bila dia buat betul-betul anak dia keluar sawan bertubi-tubi. Mana dia keluarkan racun, ubat sawan, apa yang dulu dia makan tu semua dia keluarkan. Lepas tu sekarang bila stop Ustazah macam dah ubat tu dah habis. Ya, bila Ustazah kita pun Pati Ahmad Pati Aspa terputus sekejap. Tetapi alhamdulillah ya anak dia dah tak ada sawan. Macam kita dengar semalam. Subhanallah. Sebab tu kadang-kadang Allah nak uji iman kita, nak uji kesungguhan kita. Jadi di sini Ustazah nak tunjuk anak Kak Sining. Sebab dia pun baru mula. Kata kalau ikutkan, kalau kita tak boleh guna logik akal. Allah lebih tahu setiap kemampuan kita. Jadi Allah Ta'ala maha mengetahui. Tapi cuma jiwa kita, macam mana jiwa kita ini bersiap sedia. Ya, kita sedar aku dah banyak melakukan kesalahan dan kesilapan. Aku nak berubat cara sunnah Rasulullah SAW 100%. Aku yakin dengan kebenaran sunnah ni. Cuma Ustazah guide macam mana cara Ustazah akan ajar. Okay, ni anak Kak Sining. Kejap, Ustazah tengah cari gambar anak dia, tahun dia. Kejap. Ustazah pun terkejut sebab kesungguhan Kak Sining ni. Kadang-kadang Ustazah saja tanya dengan pesakit, masih nak teruskan lagi berubat cara sunnah? Nak teruskan lagi tak berubat cara sunnah? Ustazah akan bertanya supaya Ustazah nak lihat benda tu keyakinan dalam diri kita sendiri. Sekejap, Ustazah tunjuk ya. Sekejap. Supaya kita tahu berapa lama tempoh. Tu yang Kak Sining kata. Bila kita dapat yang berapa lama tempoh anak Kak Sining. Kita tengok ya. Kita tengah cari. Okay. Kak Sining minta izin ya. Gambar budak tak apa. Kalau gambar orang dewasa tu Ustazah tak adalah sangat kan sebab aurat kan. Okay, ni anak Kak Sining mula-mula dihantar kat Ustazah. Okay. Waktu hari ni 18 April 2021. Ya. Okay, 18 April 2021. Ini 19 April 2021. Okay, ni nampak sama dengan muka mak. 20 April 2021. Kejap je, 3 hari Ustazah. Dia keluarkan racun tu cepat. Cepat. Okay, ini 20 April 2021. Wow, Akbar. Okay. Lepas tu nampak dia keluar semua. Dia keluar semua. Dia keluarkan semua. Lepas tu cara nanti saya akan ajar macam mana kita nak rawat. Saya akan ajar teknik dia. Lepas tu saya kata you tak boleh pakai dengan tangan. Nanti kita boleh kena. Baju mat jangan campur. Ya, dah asingkan.
Kejap Ustazah nak tunjuk. Okey. Okey. Kejap dia cakap Ustaz Sajah nak teruskan ke bagi makan amal perkembangan dah kurang-kurang muka pun dah kurang bersisik ular. Okey. Ini dia hantar dengan Ustazah 23 April. Ini yang dah kurang lah Ustazah. Ini dia dah kurang. Dia kata 23 April. Sebab dia kata dah kurang dah. Bengkaknya, mukanya pun dah kurang yang bersisik ular tu. Muka surut sikit dah bengkaknya. Dan badannya satu badan penuh bintik-bintik merah tapi besar-besar. Okay. Mukanya nampak sikit dan muka asalnya. Tak macam hari tu muka macam orang oing-oing. Oing faham tak? Faham. Jadi bila kita sebab apa benda dalam darah kita dia akan membentuk diri kita. Oh ya. Sebab banyak berlaku macam tu. Sebab tu Ustazah kata jangan satu Islam ni perhatikan sebab siapa kata oing-oing ni tidak ada bahaya pada manusia. Ni kita kena faham. Tapi Ustazah ni Ustazah anak ni jarang sangat berak. Dia bagi laporan pada Ustazah. Maafkan saya Ustazah perkataan oin-oin tu tak kata tak apa. Jadi Ustazah akan ajar cara makan ubat macam mana macam Ustazah akan buat macam ni dengan puan. Okey. Lepas tu ini tengok berapa hari bulan. Muka anak dia sekarang 27 April. Lawa kulitnya. Kulitnya jadi lebih cantik 27 April. Okey. Ini dalam 30 April. Budak kulit dia makin cepat cantik. sikit. Cepat. Ini muka dia 3 Mei. Comel. Jadi comel. Jadi ini nampak. Alay. Tu yang Ustazah kata. Jadi sebenarnya Ustazah saja je cakap dengan orang. Ni 7 Mei kalau orang kata ni. Kalau nak gambar yang terkini, kejap Ustazah ada tak gambar dia hantar gambar. Kalau boleh Kak Sining minta tolong atau Alia minta hantar gambar gambar anak yang tadi yang terkini. Jadi orang nak tengok ada kat benda tu akan datang balik. Jadi di situlah bila kita tengok itu ada racun steroid dan juga ada bahan racun babi. Jadi sebab tu bila racun tu keluar, jadi Ustazah memang kena buat rawatan tu kena cepat-cepat. Maknanya kena keluarkan racun tu cepat. Betul Parti Ahmad, Parti Asfar Ustazah akan cubakan dapatkan dalam Telegram persatuan kita. Minta tolong mana-mana pesakit Ustazah daripada Terengganu. Tolong Mak. Tanya dengan Mak nak berubat lagi, nak teruskan tak? Nak berjuang habis-habisan. Supaya kita Ustazah. Kita menjadi saksi. Maknanya menjadi saksi supaya anak-anak nampak ya Allah, ya mak tu yang terpilih. Ya antara ialah kita pun tak sangka kan mak kita terpilih. Kalau Allah nak ambil nyawa mak kita, kita lihat dalam keadaan kulit dia dah cantik, wajah dia pun tak ada macam dia cakap tadi macam kita kata nampak macam oin-oin tu kita tak nampak. Dan kulit dia cantik, muka dia cantik kerana apa? Hati mak tu yang Allah lebih tahu. Kenapa Allah terpilih, Allah memilihnya. Manusia melakukan kesilapan tapi mesti ada kebaikan. Mungkin dia baik dengan kucing, dia ihsan dengan siapa, kita tak tahu. Tapi Allah memandang kepada kebaikan seorang tu. Jadi kita tak kenal. Tapi Allah Ta'ala tahu hamba-hamba pilihannya. Jadi manusia tu berdosa macam mana Allah Ta'ala maha mengetahui. Manusia ini memang dosa malam dan siangnya. Tapi cuma minta ampun kepada Allah bila kita 100% cara sunnah, itulah dia. Kita kena ingat bila kita berubat cara sunnah, kalau kita orang Islam, sebab setiap apa yang ada dalam jasad kita ni, tubuh yang ada pada jasad kita ni, kita akan bawa ke dalam kubur. Jasad akan kubur kita. Dan kita akan bawa menghadap Allah Ta'ala. Kalau kita berubat dengan cara sunnah, kita sapu semua tu, ada kesan-kesan. Sebab tu sunnah, tidak pernah akan mengecewakan kita. Ini yang keyakinan Ustazah. Sebab tu Ustazah bila macam ni, Ustazah dah lihat depan mata. Sebab tu kalau ada orang mempertikaikan tentang sunnah, Ustazah akan melenting, Ustazah akan marah. Terutama orang yang bercakap tu ahli agama. Seolah-olah benda daripada hadis Nabi, apa yang Allah dah cerita dalam Al-Quran, seolah-olah dah tak relevan nak pakai zaman sekarang. Yang ini yang kita rawat ni penyakit moden lah ni. Penyakit moden. Ini yang orang you all kena faham. Orang awam kena faham. Bila nak berubat cara sunnah Rasulullah SAW suruh tinggalkan sabun, shampoo luar 100%. Tinggal dulu yang luar tu. Supaya apa? You all nampak kenapa punca penyakit itu sebenarnya datang daripada apa yang tiap hari kita sapu kat muka kita, sapu kat badan kita.
apa kita makan suplemen, apa yang kita masuk dalam mulut kita dan sebagainya. Jadi Ustazah. bila kita tinggal benda tu, kita nampak subhanallah. Subhanallah. Ustazah, saya pun Jadi, dah saya sendiri pun dengan suami dah tinggalkan sabun, shampoo semua tu. Saya rasa badan saya lain. Lepas tu buat yang sabun aspa dah dapat dah? Sudah. Dah guna belum? Dah. Okay, untuk orang yang baru penggunaan dia mesti direndam. Puan guna yang warna pekat ataupun sabun aspa yang warna terang? Pekat. Yang warna pekat. Tahu tak yang warna pekat tu, sabun aspa yang warna pekat tu, dia punya kualiti minyak zaitun dia dan juga dan dia tak rasa macam bila kita letak kat tangan kita rasa macam soft dan dia tak macam tak keringkan kulit, betul? Betul. Dia hujung rambut, kalau kita biar lama-lama, rambut kita lama-lama dia akan jadi lembut. Dia betul Ustazah. Saya rasa macam sebelum ni saya macam membazir beli shampoo. Subhanallah Ustazah. Syukur. Alhamdulillah. Sebab itulah Ustazah ni pun sedang berjuang betul-betul nak jual kepada orang awam. Kan kadang perempuan kan dia suka dengan benda-benda lipstick. Kan? Betul. Nak cantik, nak wangi. Lepas tu Ustazah pun cuba. Tu yang Ustazah bercampur dengan kawan-kawan. Mereka ni memang pakar-pakar bidang kecantikan. Bidang kalau struktur ni mereka tahu dan sebagainya. Mereka bertahu barang daripada Ustazah adalah memang dia kata memang terbaik Ustazah. Memang saya kata memang terbaik sangat. Jadi sebab itu bila diorang ambil benda ni, diorang buat, bila Ustazah buat, Ustazah akan hantar pada diorang. Sebab Ustazah kalau boleh, biarlah orang kata kita harga pasar malam. Tapi sebenarnya barang kita adalah barang yang kualiti international. Yang mana international kita bukan international yang lapuk-lapuk ni. Sebab kalau kita nak beli, dia punya barang tu satu je ke dah beribu. Tapi kita bayangkan yang kita persatuan nak buat kepada orang awam ni, benda itu ialah dalam harga RM10, RM15. Tapi memang kualiti. Ustazah tak akan, lepas tu Ustazah bagi diorang struktur, tak tu diorang rasa dan sebagainya. Kalau Ustazah kata minyak zaitun ni yang kata sabun aspa tu, sebenarnya kalau Ustazah jual dengan orang 150-200 pun memang laku saya cakap. Kalau orang nak guna. Tapi kenapa Ustazah jual harga kadang-kadang RM25. Kadang-kadang harga yang kekal kita kekalkan RM39. Kadang-kadang waktu offer RM15 semua berebut. Kadang-kadang barang tu sampai banyak, Ustazah dapat harga ni, mungkin kadang-kadang ada benda tu Ustazah nak sedekah, Ustazah kata RM15, semua kena berebut. Benda tu susah nak dapat. Sebab dia bukannya dekat dalam bukan dekat dalam negara kita. Sebab minyak ni memang susah sangat nak dapat. Dia memang kita buat betul-betul. Dia tidak macam letak bahan kimia. Tapi El-Warid dah cuba belum? Sudah. Saya sekarang pakai El-Warid dan juga sabun. Okay. Penawar mata putih dah buat belum? Belum. Okay, nanti penawar mata putih cuba letak dalam mata. Setiap lepas solat letak 3 titik kanan, 2 kiri. Tapi mak kalau boleh ada ubat mata putih 1 titik setiap 10 minit. Jangan bagi mata mak kering. 1 titik sebab kalau mak nanti tak boleh buat kanan. mata, sebab ambil kat mata mak tu, bila kita letak dekat jari kita, jari kita menjadi luka. Jari kita sendiri boleh jadi luka. Bisa. Dia punya bisa dia tu. Lagi satu tu yang saya kata nanti kalau ada pesakit Terengganu Ustazah, kalau ada sutera. Sutera yang Ustazah kata kalau kat luar dia jual beribu. Tapi kita RM390 tu Ustazah minta pesakit Terengganu kalau ada yang mana boleh macam Ustazah nak tunggu pun lambat. Bagi ibarat macam nanti orang ni besok beli dia pulangkan. Sebab tu memang dia kena diletakkan sutera. Nak elokkan balik struktur tulang dia dan sebagainya, saraf-saraf mak tu. Sebab tu dia ada jenis-jenis macam saya kata ada suteranya dan sebagainya. Bukan sutera biasa-biasa, sutera Terengganu boleh ke Ustazah? Tak sama. Baru nak tanya. Sutera Terengganu tak sama. Sebab dia ulat tu, cara apa yang ulat tu makan dan ulat ni ada grade dia. Sebab kata bila saya kata bila you all datang ke kelas, sebenarnya datang ke kelas you all akan sentuh pelbagai jenis sutera. Sebab macam Ustazah sendiri pun dah macam ni. Ustazah pakai sutera dan sutera Ustazah pakai ni apa tujuan dia? Jadi sebenarnya dia ada grade-grade dia. Setiap grade sutera tu dia sebenarnya tak tahu Ustazah nak beritahu orang. Perubatan sunnah ni meluas sebab kita tengok apa sakit dan apa keperluan pesakit ni. Kalau orang tak perlu tak payahlah.
Tapi kalau orang peluk baru kita. Kalau orang nak beli kat luar, sutera tu, harga dia 300 lebih. Tak tu dengan pesakit itu persatuan jual RM80. Sebab tu lepas tu kita dapat kali yang kedua ketiga tak silap Ustazah dapat yang dia buat yang tiruan. Syarikat besar. Tapi Ustazah dapat yang tiruan punya. Tapi Ustazah tak jual. Terpaksa simpan macam tu. Tak boleh nak jual. Sebab tu kita ada rahsia-rahsia. Sebab tu kalau salah satu yang mak perlukan ialah Pati Ahmad, Pati Asfar, penawar mata putih, madu foundation and sutera. Dan juga kalau apa berlaku mak tu muka dia tap 10 minit nanti muka mak akan jadi macam sisik ular. Lepas tu nanti yang sisik ular tu jangan diusik. Nanti kulit mak memang cantik, memang elok. Kalau tu kaki mak bengkak ke apa tu Ustazah suruh lepas ni cek. Berak mak, kencing mak cek. Nanti Ustazah akan bagi sukatan cara mak makan sena tu macam mana. Dan mungkin Ustazah akan suruh stop sekejap. Mungkin Ustazah akan ganti dengan khol 3 serangkai. Okey. Sebab dia sukatan dia tu Ustazah akan bagi. Ya, Ustazah akan bagi apa yang perlu dan Ustazah minta anak-anak semua buat betul-betul. Kalau boleh anak betul-betul berjuang, betul-betul buat yang terbaik untuk mak. Supaya lihat setiap hari apa perubahan dia. Setiap hari apa perubahan dia. Setiap hari tu apa perubahan dia. Jadi kita nampak perubahan dia. Tanpa kita nampak depan mata kita. Yang Ustazah nak tunjuk tu ialah itu apa yang kita masukkan dalam tubuh badan kita. Dan Alhamdulillah sebelum kita mati Allah Ta'ala dah tunjuk semuanya. Alhamdulillah. Kecuali mati. Ustazah cakap terus terang kecuali tanda mati. Sebab tanda mati ni ada. Kalau Ustazah kata bila Ustazah nampak mak tu kuning. Kalau Ustazah cuba dengan Pati Ahmad, darah dia tak naik juga. Kalau kita cakap dengan anak-anak, buatlah yang terbaik pada mak. Kan, sapu luar tu setiap sejam 10 minit. Bagi makan aspal 10 minit. Ya, anak-anak semua kena kuatkan diri dengan Allah Ta'ala. Mana dah sampai masa. Jadi yang tu menjadi saksi mak besok hari dekat akhirat kita nampak sendiri. Itu masing-masing anak kena kuatlah jiwa. Itu Ustazah akan cakap jujur. Ustazah tak akan menyorokkan apa-apa daripada pesakit. Baik. Ya, jadi sebab tu Ustazah kata sebab mak perlukan Pati Ahmad dan Pati Asfar tu sebab memang tak boleh tunggu waktu 9-10. Mana Ustazah harap 9-10 insya-Allah mak dapat datang hadir walaupun naik kerusi roda sebab mungkin tulang dia kan orang yang ada racun steroid tulang dia ambil dia macam tulang ni ambil masa sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau hantar balik gambar kuku, mungkin gambar kuku mak tu kita boleh nampak tahap tulang mak di dalam tu. Sebab tu Ustazah suruh you all takat gambar kuku. Ustazah nak tengok tangan. Tu Ustazah suruh kaki tu Ustazah nak tengok semua tu sebab Ustazah nak tengok semuanya sebenarnya. Kat situ Ustazah boleh agak apa yang walaupun tak berjumpa dengan Ustazah boleh mengagak apa sebenarnya sakit yang mak hadapi tu. Ya. Jadi insya-Allah. Jadi Ustazah tengah ni jadi pun kuatkan semangat dengan mak pun mudah-mudahan. Jadi ingat nyawa kita di tangan Allah dan setiap kali apa yang berlaku lah Ustazah nak nasihat dengan mak. Mak puan apa nama nama mak? Long binti Ibrahim. Makcik Long binti Ibrahim ya. Kita ingat satu je. Ustazah kalau Ustazah sakit lah. Kalau Ustazah pernah jadi lebih teruk pada mak. Ustazah cakap terus terang. Ustazah daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Kulit Ustazah semua teruk. Saya cakap terus terang. Ustazah pernah sampai keadaan lumpuh tak boleh jalan. Tak jalan. Buasi Ustazah teruk dengan kanser lagi. Lepas tu sunnah yang Ustazah cakap ni dia merawat keseluruhan. Lepas tu bila Ustazah bercerita dengan orang, apa benda Ustazah yang lalui. Jadi Ustazah cuma bayang pada waktu tu Ustazah memang daripada dulu takkan pergi ke sana. Daripada dulu walaupun Ustazah tak tahu mula-mula tentang sunnah. Jadi walaupun Ustazah tak tahu Ustazah takkan pergi. Cuma waktu tu Ustazah minta sebab Ustaz kan dia pergi, suami Ustazah kan dia belajar dekat, suami Ustazah belajar. Dia suka masuk kawasan-kawasan kampung. Dia pergi ke kampungan Arab. Dia tak duduk dengan orang rakyat dengan ni. Jadi suami Ustazah dia belajar bidang ambil ijazah dekat sana. Jadi dia masuk kawasan kampung. Jadi dia cakap yang sunnah tidak pernah bohong. Itu yang menyebabkan kuatnya hati Ustazah. Jadi bila Ustaz cakap macam tu, Ustazah dah tak nak fikir lain dah. Ni belum lagi Ustazah cerita bab kanser ni. Sebab macam mana kanser Ustazah baik. Di mana punca sebenarnya. Jadi sebab tu mungkin besok Ustazah akan cerita tentang kanser. Kan? Cuma yang Ustazah nak beritahu. Bila berlaku pada Ustazah ya. Kulit Ustazah teruk. Masa tu Ustazah pun tak tahu mana ubat yang paling baik dan sebagainya.
Tu yang Ustazah mencari minyak zaitun mana yang terbaik dan satu bila kena lepas tu Ustazah buat macam ni. Jadi apa yang Ustazah lalui ni, yang Ustazah cuma bayangkan yang menyejukkan hati Ustazah ialah seolah-olah Ustazah duduk dalam kubur. Ustazah di dalam kubur, tak ada orang hentuk kepala Ustazah, tak ada orang buat, tapi Ustazah merasa bisa sakitnya diri Ustazah tu macam tu. Dosa mulut kita, dosa lidah kita, dosa tangan aku. Di mana Ustazah suka mengambil cerita Isra' Mi'raj sebagai maknanya adakah setiap dosa yang kita lakukan dekat muka bumi ni Allah Ta'ala tidak balas? Apakah dosa yang kita lakukan, mungkin kita lupa tetapi Allah Ta'ala tak pernah lupa. Allah Ta'ala mencatat. Kita ni kadang-kadang bercakap gurau-gurauan pun ada malaikat rakit atid mencatat. Bukan ni perkataan gurau, malaikat catat ni gurau. Tak ada. Jadi setiap orang Islam bila berkata, bila kita jangan anggap sesuatu benda itu gurau, benda itu akan kena kepada diri kita semula. Jadi setiap manusia yang berdosa, pasti ada kifarah. Pilih antara dua. Kita nak kifarah di dunia ataupun kita nak kifarah besok hari di akhirat. Jadi menjadi ubat kepada Ustazah, yang menyejukkan hati Ustazah, Ustazah balut diri Ustazah, memang kalau Ustazah sakit gigi kan Ustazah memang takkan pergi hospital. Sebab tu Ustazah bila sakit hospital kata sakit gigi nak buat macam mana Ustazah? Ustazah kata sunnah ada cara dia. Sebab benda ni memang Ustazah memang jenis susah sangat nak, memang Ustazah memang macam tu. Nak beranak pun macam tu lah panggil Ustazah. Ustazah memang jenis keras kepala sikit. Memang Ustazah macam tu. Jadi apa yang Ustazah lalui, Ustazah ingatkan setiap kali berlaku Ustazah sakit, Ustazah bayangkan Allah Ta'ala membalas setiap dosa-dosa yang Ustazah lakukan. Ustazah tak nafikan lah. Kita sebagai seorang anak, dosa kita dengan ibu bapa. Kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita menyakiti hati ibu kita. Kita menyakiti hati bapa kita. Kita menyakiti hati, Allah Ta'ala katakan dosa kita sesama manusia. Dosa kita ni sesama dengan manusia ni, kok mana pun jangan ingat kita lepas. Pasti ada kifarah. Pasti ada kifarah. Setiap manusia, jangan ustaz-ustazah yang kita dengar bercakap lembut lidah, konon-kononnya nak buat tak apa, Allah tu Maha Pengampun, Allah tu Maha Penyayang, kita istighfar ajalah. Kalau kita dengar kalam-kalam orang macam ni, orang merangan-ringankan dan berfikir, mereka hanya berfikir taubat tu boleh dihapuskan dengan hanya istighfar, sedangkan bukan macam tu. Setiap dosa pasti ada kifarah. Tapi orang yang paling beruntung, sebab tu Allah Ta'ala tegur di dalam, Allah Ta'ala ingat kepada orang sakit, ambil pengajaran daripada sakit kamu. Ambil pengajaran. Sebab tu Allah ingatkan, ambil pengajaran pada sakit kamu. Ambil pengajaran pada sakit kamu. Tujuan apa? Jadikan sakit itu sebagai teguran Allah Ta'ala kepada kita sebelum kita masuk dalam lubang kubur. Sebelum kita beranak, kita nanti nak lalu titian siratul mustaqim dan di akhirat tu kekal abadi dan terseksa-seksa dan tidak ada tempat rehat. Ini kalau mak tak larat, sekurangnya Allah bagi tidur. Kalau dekat dalam kubur, kita ada masa untuk tidur tak rasa-rasanya? Ustazah nak tanya. Adibah. Allah Akbar. Sebab itu yang Nabi nak ajar pada kita tu. Setiap sakit tu, sebab tu Islam ni selalu ingatkan. Kalau mak-mak kita dulu selalu ingatkan. Orang tua-tua dulu. Jangan buat orang. Biar orang buat kita. Jangan kita buat orang. Biar orang buat kita. Itu semua adalah satu kalam mengingatkan takut balasan Allah. Jangan kata Allah Ta'ala tak balas. Sebab itulah Ustazah minta maaf Ustazah, bila Ustazah buat, kadang Allah Ta'ala tak pernah menzalimi hamba-Nya. Sebab tu Allah cerita banyak kali dalam Al-Quran, aku tidak pernah menzalimi hamba-Ku. Kamu yang menzalimi diri kamu sendiri. Kadang-kadang manusia tak mau dengar pun. Ini Al-Quran ni Nabi bercakap ni. Bila diuji, kadang kita letak orang yang pandai ada bidang-bidang ni, konon-konon dia diiktiraf, dia bercakap nampak macam agama, tetapi dalam masa sama dia mempertikaikan apa daripada Nabi. Jadi menolak. Sedangkan benda yang haram tu, sedangkan Allah yang dah sampai ni. Aku haramkan benda ni. Aku yang jadikan makhluk ni untuk ujian. Seperti mana pohon kuldi, Allah jadikan untuk ujian kamu. Jadi Allah nak betulkan tauhid kita. Bersyukur akhirnya kita ini pernah melakukan kesalahan dan kesilapan. Tetapi sebelum kita bertemu dengan Allah, tapi Allah Ta'ala dah buka satu persatu segala hijab kita ini, di dunia ini kita dihisap. Maknanya dikeluarkan racun-racun kita, benda yang haram, yang meragukan. Sebab kita nak berjumpa dengan Allah, kita nak minum air telaga Kausar.
Sebab tu kena keluarkan benda yang haram, benda yang ni kena keluarkan. Ingat di mana Allah Taala letakkan Adam dan Hawa tu di dalam syurga, dikeluarkan kerana ada haram di dalam tubuh Adam dan Hawa, dikeluarkan daripada syurga, pohon kuldi. Jadi Adam dan Hawa diuji dengan pohon kuldi. Kita Adam dan Hawa, dan kita manusia kita ni umat Nabi Muhammad SAW, kita ni umat diuji dengan babi, anjing. Dan Allah jadikan, memang Allah jadikan anjing, memang Allah jadikan babi, memang Allah jadikan benda tu semua ubatan-ubatan yang memabukkan, ubatan-ubatan yang manusia itu hilang akal, dalam bentuk moden ke dalam bentuk apa pun, dalam nama istilah, kalau orang kata, minta maaf lah, kalau orang kata ganja ke ataupun orang kata apa sekalipun, benda itu akan memudaratkan manusia. Sebab tu Islam tu dia ada cara dia. Sebab tu kalau apa ni, kalau kita ambil, tetapi sebab itu kalau orang tak tahu apa yang akan efek kepada seseorang. Kalau kita masukkan benda yang haram dalam tubuh badan kita, kita tidak tahu apa efek. Kalau efek kesihatan. Kalau efek daripada segi amal kita, solat kita solat sia-sia, amalan kita tidak terima oleh Allah, doa kita tidak diterima oleh Allah, kita dah menangis air mata berdarah, berdoa minta kepada Allah, tetapi doa kita itu tersekat oleh Allah Ta'ala. Tapi waktu sekarang ini, mak tengah racun dikeluarkan, minta pada mak doa untuk anak-anak. Maafkan anak-anak, ampunkan anak-anak. Jangan ada kecil hati dengan anak. Doakan yang baik-baik untuk anak-anak. Waktu ini doa mak mustajab. Allah Akbar. Walaupun racun tu sedang keluar dalam tubuh badan mak. Sebab bila racun tu dikeluarkan oleh Allah, doa mak itu diangkat oleh Allah Ta'ala. Malaikat selalu datang nak dengar. Allah Ta'ala suruh setiap kali umat Nabi Muhammad SAW tu sakit, Allah Ta'ala suruh malaikat turun dengar apa yang diucapkan oleh lidah orang-orang yang sakit. Itu yang kita kena tahu tu. Sebab itu kalau umat Islam tak sedar nilai-nilai tu, saya tak tahulah nak cakap macam mana. Doa kita kekuatan. Mak tu masih bersyukur, Adiba, you all masih mak tu umur 70 lebih tu. Subhanallah, maknanya keberkatan kehidupan kalian ni, rahmat berkat tu. Maknanya anak masih kecil-kecil, ada yang membuatkan mak kecil hati menangis lah kalian. Jumpa dengan mak, minta ampun dengan mak betul-betul. Jumpa mak betul-betul. Cium tangan mak betul-betul. Jaga mak betul-betul ni. Dulu masa kecil, mak jaga kita. Tapi sekarang ini, bila kita dah besar, sekarang ni peluang anak-anak untuk tebus semuanya dengan mak. Pergi jumpa mak, bubuh. Dadah akan ajar macam mana nak bubuh, keluarkan racun tu. Sampai kulit mak tu, mak merasa sejuk tangan anak-anak. Dan ingat, lihat kehebatan nanti anak-anak, punca rezeki dia, kehidupan anak semua akan jadi baik. Saya pun saya cakap ni. Ambil peluang. Adibah masih ada peluang. Adibah dengan adik-adik ni masih ada peluang. Sebab berapa ramai orang yang terlepas pandang, mereka terlepas pintu kebajikan mereka itu iaitu dengan ibu bapa mereka. Sebab tu kita dengan ibu, dosa dan azab yang paling Allah segerakan yang manusia tak boleh tanggung ialah dengan ibu bapa. Sebab tu jangan kata tak ada. Jangan kata zaman ni Allah Ta'ala tak tunjuk. Zaman ini ada. Cuma kerana apa? Kerana perubatan kita hanya diletakkan, dipisahkan dengan agama, dengan perubatan telah dipisahkan. Jadi perubatan seorang Islam ni perubatan moden, penyakit problem, tak ada kaitan dengan agama dan tak ada kaitan dengan diri kita. Sebab tu bila Ustazah tengok peristiwa Isra' Mi'raj, kenapa? Diketuk kepala. Kadang-kadang kepala kita tak ada orang ketuk pun, tapi kepala kita sakit. Kenapa? Apa dosa-dosa kita ni semua? Sebenarnya ada. Sebab tu Adiba dengan adik-adik keluarga dah begitu, yang lain tengah ada mak, tolonglah. Mak dengan ayah jangan lepaskan peluang. Mak, ayah, kalau saya ada buat kecil hati apa-apa, ambil. Itulah sebenarnya pintu kebaikan, pintu keberkatan, pintu yang akan Allah Ta'ala. Ingat Allah Ta'ala ni Allah Ta'ala, kalau ibu tu ada kecil hati, murka di dalam hatinya, maka kemurkaan Allah itu pada kita menanti kita. Kecelakaan dalam hidup kita. Ingat anak-anak. Anak-anak kena ingat. Sebab tu bila kita berubat cara sunnah, puan nanti berubat cara sunnah, ajar puan rawat suami. Suami rawat puan.
Bila anak sakit, puan tunjuk, puan rawat anak dengan demamnya, puan rawat macam ni. Bayangkan bila kita sakit, anak sendiri rawat kita, dah tak ada istilah ni. Anak letak, mak main sini sapukan minyak luar ikat ni. Makan amat, keluarkan racun semua. Ahli keluarga kita yang merawat, bagaimana dengan lemah lembutnya, dengan kasih sayangnya, dengan dan sebagainya. Macam mana puan rasa? Kalau kita hantar di sana, apa yang boleh kita buat? Macam mana ibadah mak, solat mak nanti kat sana? Dapatkah kita sentuh, kita tak tahu. Dengan wayar-wayar dipasang lagi dan sebagainya. Jadi ini peluang. Peluanglah yang terbaik untuk merawat mak. Sejukkan hati ibu yang mana tersimpan. Rawatlah ibu. Peluk ibu tu. Pegang tangannya. Pegang kakinya. Pegang. Saya tahu mak puan ni memang Allah kata orang yang baik. Allah Ta'ala yang tahu kebaikan dia. Alhamdulillah. Jadi sebab itu Allah Ta'ala memberi peluang. Dan menyebabkan ustazah merasai ini maknanya ada seorang lagi sakit lelaki yang lebih kurang sama yang macam mak. Sebab kita tengok sejarah perubatan dia sama. Ubatan yang dimakan sebelum ni ubat yang sama. Sebab tu penting. Terdata kena tahu sejarah perubatan. Terdata kena tahu ubat apa yang dia makan. Berapa tahun dia makan. Belum lagi ubat dikatakan ubat pencair darah dan ubat yang lain-lain. Sebab orang Islam kena sedar benda-benda ni. Sebab kita yang kena hati doa kita tak diterima oleh Allah Ta'ala. Bila bayangkan doa kita 40 hari tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kita ni kadang-kadang terlepas daripada musibah kerana berkat doa. Kerana berkat doa. Kita tengok berapa ramai orang di luar sana tertimpa musibah. Kerana apa? Terputus doa orang-orang yang di mana ibu, ayah, anak-anak, anak-anak kita. Ini dia bila terputus doa-doa. Sebab tu ibu yang mengandung doanya mustajab. Ibu mengandung sampai umur 2 tahun, anak tu dia susu, doa wanita itu ialah wanita doanya mustajab. Sebab itulah mereka merancang setiap doa-doa yang mustajab itu mereka matikan dengan masukkan benda yang tidak sepatutnya. Untuk merosakkan doa-doa kita. Yang kedua, anak-anak yang baru lahir. Doa budak tu kadang-kadang berzikir, doakan mak ayah dia. Tidak sampai kepada tidak mustajab. Sebab apa? Dimasukkan benda yang haram dan meragukan. Sebab kita orang Islam, kita yang beriman kepada Allah, kita kena percaya ni. Kekuatan seorang Islam itu ada pada doa. Jadi kita perlu, jadi cucikan. Sementara mak tengah Allah sucikan, sambil mak pun beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, mak pun ada khilaf, ada dosa, manusia ada khilaf. Tapi sebelum jumpa dengan Allah, biar mak dalam keadaan membuktikan kebenaran keimanan dalam jiwa mak ini, membuktikan kepada Allah, membuktikan bahawa Allah adalah Tuhanku, Allah lah tempat aku bergantung, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik ikutanku sehingga ayat-ayatku. Di mana apabila mak nanti melihat kalau Allah tunjuk insya-Allah mak mimpi Rasulullah SAW, mak tahu je Rasulullah SAW dah sambut dengan berkat-berkat ini. Benda ni susah nak dipahami kerana apa? Orang tak tahu yang kita ni sebab apa yang kita makan, apa yang kita sapu, semuanya adalah berkaitan dengan agama. Sebab tu orang Islam ni kena ambil berat ni. Kalau kita tak ambil berat, besok akhirat. Sebab orang kafir dia takkan faham. Sebab tu Allah Ta'ala jelaskan kuli al-kafirun. Orang kafir dia cara dia. Sebab tu kita orang Islam, kita ada sebab. Sebab tu Islam ni amat teliti. Sebab itulah ustazah memang, ustazah dah nampak macam-macam. Ustazah dah lihat macam-macam kehebatan di depan mata ustazah. Bila berubat cara sunnah Rasulullah SAW 100%, kaedah yang betul. Kita tolong pesakit, carikan ubat yang grade perubatan. Ini belum ustazah cerita lagi yang kaitan dengan emas pula. Bukan emas yang 916. Bukan emas 3x9, bukan emas yang tu. Bagaimana emas yang dimaksudkan ini, apa yang disorok oleh mereka kepada kita semua. Ini yang kita belum tahu lagi. Tak tu saja suruh orang datang ke kelas supaya lihat lagi. Supaya orang Islam ni ada kesedaran. Dalam jiwa mereka ada kesedaran. Diri kita adalah doktor, diri kita juga adalah, diri kita adalah ibu dan juga doktor dalam rumah kita. Dan di dapur kita tu, persatuan nak tunjuk di dapur kita itu, jadikanlah hospital kita. Biarpun ustazah tak ada hospital, biarpun ustazah tak ada apa, orang jumpa ustazah tak ada apa-apa. Kan? Tetapi duit yang ustazah ada, memang ustazah akan guna untuk selamatkan ubat-ubatan supaya tidak dijual dengan harga yang mahal. Kalau pesakit tak ada. Sebab itulah ustazah nak ingatkan, siapa yang masih mak yang tak ada, hadiahkan Fatihah. Siapa yang mak ada, doakan Fatihah, hadiahkan Fatihah pada mak.
Jadi bila kita bertawasul dulu ya dengan Rasulullah SAW, pada ahli keluarga Rasulullah SAW, kepada sahabat-sahabat, ya bertawasul dulu. Ya, lepas tu kita beri pula ya kepada bila kita dah beri kepada Rasulullah SAW dah begini, kepada diri sendiri jangan lupa. Betul. Diri sendiri, kepada anak-anak kita, pada ibu bapa kita, dan kepada semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang Ustazah nak beritahu. Puan bersyukur sangat puan masih diberi, sedangkan masa berlaku viral COVID ni, berapa ramai orang yang umur macam mak puan ni telah Allah Ta'ala ambil. Berapa ramai yang Allah Ta'ala ambil, dan mereka di sana ya dalam keadaan aurat mereka, macam mana solat mereka, macam mana keadaan mereka, ya anak tak boleh sentuh, siapa tak boleh sentuh, tengok pun tak boleh, sampai jenazah tak boleh nak buat apa-apa. Sebab tu Ustazah kata Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk mak. Kalau mak mati mengejut dekat dalam rumah pun, nanti diorang kata mati apa pula, mati mengejut. Kan buat pomestem pula. Kan? Sekurang-kurangnya ada benda saksi. Bila macam ni, oh mak saya memang macam ni. Kalau diorang pun tahu. Benda ini diorang tahu. Ini banyakkan sebenarnya perubatan tahu sakit ni sebenarnya sakit apa. Sebab mereka sebenarnya benda-benda tu tak ada penawar. Sebab kita perubatan sunnah, kita tahu benda ni. Jadi sebab itulah Ustazah, bila Ustazah beritahu pada ni, satu Ustazah kalau orang setakat cakap benda ni, saya tak kisah. Tapi tentang sunnah, jangan. Orang nak kata tentang Ustazah apa pun, orang kutuk Ustazah tak kisah. Tapi jangan orang cakap tentang sunnah. Sebab Ustazah banyak melihat kehebatan-kehebatan ya perubatan sunnah, orang kanser, daging dah hancur. Semua Ustazah dah lihat. Tulang patah Ustazah dah lihat. Ya bagaimana perubatan sunnah yang merawat, kadang-kadang Ustazah tak mau sebut. Kadang-kadang Ustazah saja cakap mengambil ni. Tapi bila kesungguhan pesakit tu, anda lihat kehebatannya sungguh luar biasa. Macam anak Kak Sining ni. Okay, Ustazah nak tunjuk lagi anak Kak Sining. Supaya ya, Kak Sining ni orang Sabah jauh dengan Ustazah. Bukan orang kaya, bukan orang ni. Kemampuan. Tapi Allah Ta'ala tahu sudut kemampuan seseorang hamba. Allah Ta'ala tahu sakit dia kronik, tahap ahli keluarga dia kronik, dia tu macam mana. Allah Ta'ala maha mengetahui hambanya. Cuma Allah Ta'ala nak hambanya istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Kalau kita ada terambil harta orang, pulangkan harta orang. Pulangkan balik harta orang. Jangan kita, sebab urusan dengan manusia ni, jangan disusahkan. Tangan cakap dengan mak, beritahu dengan mak. Kalau ada simpan dalam hati. Ya, kadang-kadang kita dengan mak, dengan ayah, ya, katalah suami isteri sedangkan lidah lagi tergigit, ya, atau apa-apa, selesaikan. Ya, jangan ada simpan dalam hati. Kita tak nak besok nanti kalau kita lah badan kita sakit macam tu, kita nak cepat sembuh, betul tak kita nak cepat sembuh? Betul. Kita nak cepat sembuh. Penghisapan kita rasa, ya Allah, bila macam ni pun kita rasa, ya Allah, seksanya tubuh badan aku rasa macam ni. Betul tak? Kita nak menunggu hari-hari tu. Betul. Jadi apatah lagi besok hari dekat akhirat, yang jangan kata ya ada orang kadang-kadang yang viral sekarang ni, hutang jangan dituntut ni. Siapa kata? Allah Ta'ala sendiri beritahu, Allah hadiahkan kepada orang apabila orang tu berhutang, memang Allah beri berapa banyak ganda ya. Allah Ta'ala beri pahala yang subhanallah besar. Dan orang yang apabila dia, ya sebenarnya dia tak susah, dia tak desak. Orang tu memang dia nampak orang tu susah. Sebab bila dia nampak orang tu susah, dia halalkan ya apa yang Allah Ta'ala balas tu sungguh luar biasa. Sebab tu Ustazah kalau pesakit-pesakit sunnah, katalah mak ambil ubat-ubat ni kan. Lepas tu pesakit tu Ustazah ganti ubatan sunnah tu. Katalah Allah ambilnya, anak Uzbillah tadi, tak nak cakap kan. Allah ambil nyawa pesakit Ustazah kan. Pesakit-pesakit sunnah. Ustazah tak akan minta tuntut pada anak-anak. Ustazah akan mudahkan. Sebab Ustazah nak mak tu cepat. Sebab apa bagi Ustazah, tak apalah. Itu kira sedekah Ustazah, kira halal. Kenapa? Bagi Ustazah, sebab apa? Bagi Ustazah, maknanya itulah dia besok saksi-saksinya esok hari Ustazah di akhirat kelak. Itu yang Ustazah nak. Ya, sebab apa? Ada manusia, ada pesakit yang ramai tu, ada yang dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala untuk menjadi saksi di dunia. Ada yang Allah Ta'ala tengok kemampuannya dan Allah Ta'ala sengaja beri peluang dia yang sedikit untuk Allah Ta'ala ambil nyawanya untuk menjadi saksi besok di akhirat, dan dia akan memberi kebaikan kepada orang yang membantunya. Iaitu anak-anaknya juga sendiri besok. Sebab tu kita berubat dengan cara sunnah ni bukan sia-sia. Kita berjuang dengan cara sunnah ni bukan berhenti sampai di sini. Sampai kita dalam kubur, sampai besok hari di akhirat. Jangan kata kita ambil masuk ubat sesuka hati, mati macam tu, benda yang haram meragukan dalam tubuh badan kita. Kalaulah Adam Hawa tu dikeluarkan pada syurga kerana yang haram, apatah lagi dalam tubuh badan kita sebelum kita mati ada benda sesuatu di dalam tubuh badan kita. Jadi Allah bagi manusia tu akal supaya berfikir.
Kita gunakan akal kita sebanyak mungkin untuk kita berfikir. Sebab itulah Ustazah, yang Ustazah bercakap ni, Ustazah lalui. Sebab tu kalau orang bercakap ni, saya kata Ustazah akan tunjuk lebih lagi. Lepas tu saya kata orang yang tak pernah jumpa Ustazah, jangan pertikaikan. Siapa yang pernah jumpa Ustazah, tengok sendiri hasilnya. Sebab tu saya kata, tengok sendiri hasilnya. Lepas tu Ustazah, kehebatan sunnah ni sungguh luar biasa. Itu yang Ustazah nak cerita kepada orang luar. Melalui itu Ustazah selalu nasihat orang sebelum suruh pada orang lain, buat pada diri sendiri. Biar keyakinan dalam diri tu datang dari diri kita dulu. Supaya kita faham. Jadi jangan kita pula besok ya, dia suruh orang bila kata buburlah madu, bubur lagi madu. Padahal orang dah tahu dia suruh madu. Ini orang jual madu pula. Kalau orang jual batu sauda, makan lagi batu sauda, makan batu sauda, pecahlah dia orang. Sedangkan batu sauda tu dia ada sukatan dan ada cara. Sebab tu Ustazah kata tinggalkan. Sebab tu Ustazah kita ada cara. Sebab tu Ustazah ada sukatan. Sebab tu Ustazah perlu maklumat pesakit tu, Ustazah nak bagi sukatan-sukatan. Ya. Sebab itulah Ustazah nak kepada semuanya ya, supaya bila kita berubat cara sunnah ni, tengok tulang belakang kita sakit bertahun. Satu asal orang nak katalah, ada orang tanya Ustazah, dia risau Ustazah vitamin K, vitamin C lah apa semua. Saya kata tak perlu risau, apa yang Ustazah bagi tu ialah cuba buat. Dia akan cukup. Darah kita, kestabilan kita, semua akan komplit. Akan okey. Ini yang Ustazah nak menunjukkan kepada orang, kehebatan sunnah, subhanallah. Masih relevan lagi sehingga sekarang. Jadi puan, puan ada ibu, puan masih ada peluang. Ayah ada lagi puan? Dah tak ada Ustazah. Kalau ayah tak ada, cakap dengan mak, maafkan apa kekilapan ayah yang dulu. Maafkan segala kesilapan. Jangan ada simpan dalam hati. Dan banyakkan doa Fatihah pada ayah. Lepas tu mak pun sentiasa membuat kebajikan-kebajikan atas nama ayah. Semoga Allah Ta'ala memberi peluang pada mak untuk mengkifarahkan dosa-dosa mak. Cari kucing-kucing dekat luar tu. Beri seekor ikan. Jangan beli pelikis. Pelikis tu tak selamat untuk kucing. Itu menzalimi kucing. Beli kucing tu ikan. Atau apa macam mana, cakap dengan tuan kedai, bagi RM10. Ni kalau apa-apa kucing mana-mana datang makan. Ataupun ada fakir miskin nak datang, tolong. Kita cari fakir miskin. Kita cari betul-betul ni. Minta maaf lah. Ustazah kalau nama-nama Mahat Tafiz ke apa, saya akan lebih baik. Ustazah tak berapa ni. Sebab Ustazah banyak, saya pernah buat Mahat Tafiz. Orang gunakan nama Mahat Tafiz ni banyak sangat. Jalan dia tak, Ustazah tak nampak jalan yang ni. Kebanyakan disalahgunakan. Tetapi Ustazah kata cari. Fakir miskin. Kalau mak nak cepat baik, cari kucing-kucing. Cari orang yang betul-betul fakir miskin. Jumpa sendiri. Harta yang ada, mak ada. Mana yang harta mak yang tak keluarkan zakat bertahun. Selesaikan zakat. Tengok hasil tubuh badan kita. Subhanallah. Zakat-zakat mana yang kita tak keluarkan lagi tu. Minta mak selesaikan. Adik-beradik mana tak selesaikan. Mak selesaikan. Selesaikan dekat dunia. Jangan ditangguh besok hari di akhirat lebih dahsyat daripada apa kita alami dekat dunia. Jadi cuba buat. Saya kata nanti tengok nanti mak berak. Kaki mak akan surut. Bengkak mak akan surut. Nanti nampak kaki semua jadi elok balik. Sebab ini banyak. Pernah ada berlaku pada sakit Ustazah. Dia bertanya dengan Ustazah. Tak ada ke cara yang lebih cepat? Ustazah cakap dia makan ubat sunat. Dia macam berak kaki dia bengkak. Ustazah cakap. Sebab Ustazah cakap dengan dia. Minta maaf banyak ya. Sebab benda ni kan bila kita tahu. Benda susah nak berak ni kaitan dengan sistem perut. Apa yang kita makan. Itu yang menyebabkan yang kerosakan hati, usus. Kerosakan dalam pada kita punya sistem ginjal. Sebab itu mesti ada kesilapan yang kita lakukan. Benda ni berkaitan. Sebab tu Ustazah masukkan ilmu sedikit ialah tasawuf. Apa dia ilmu tasawuf ini? Ialah kita kena faham. Kita kena halusi. Kita kena fahami manusia ini setiap tak ada saja Allah bagi sakit tu tak ada saja. Pasti Allah bagi sakit ni supaya manusia ini tanda Allah sayang kembali balik kepada Allah sebelum manusia itu kembali kepada Allah Ta'ala total. Dan tidak ada lagi nak kifarah apa semua dah tak ada dah. Jadi sebab itu kadang-kadang saya tengok tu saya tanya minta maaf ada tak ni dia kata ada Ustazah dia simpan emas mak dia yang mak dia tinggalkan dalam bank bertahun tak keluarkan zakat. Saya kata kirakan ini pergi pusat zakat ni pergi tanya dan bukannya bagi pada pusat zakat. Saya kata cari fakir miskin tu cari sendiri. Cari sendiri. Orang yang betul-betul fakir miskin tu cari. Kita sendiri yang beri. Kata ni duit zakat harta saya, ni duit zakat mak saya, ini duit zakat ni, ini duit ni. Dia cakap. Bila kita beri duit pada orang yang tepat, yang betul,
itu salah satu memberi penyembuhan kepada kita semua. Subhanallah. Lepas tu terus dia berak ciri-ciri tu Allah Ta'ala keluarkan. Ya, ini bengkak kakinya surut. Semua jadi elok cepat. Sebab benda ni berkait juga. Sebab tu Ustazah kata, ya, ini adalah peluang. Ini adalah rahmat, kebaikan yang kita tak lama lagi kita akan menyambut 12 Rabiul Awal. Ada apa 12 Rabiul Awal? Ya, api apa ni orang kata, ya, api yang tidak pernah padam pun. Padam. Ya, majusi yang api tidak pernah padam apabila Rasulullah SAW itu maka dipadam. Apabila lahirnya Rasulullah SAW, api itu terpadam. Padam. Api majusi. Begitu juga apabila dalam rumah kita nak berubat cara sunnah Rasulullah SAW, segala-gala kebaikan tu ada. Belum lagi saya cerita nanti puan nampak macam-macam benda pelik. Kalau kata benda sihir nanti puan boleh nampak sendiri. Apa orang buat semua puan boleh tahu. Nanti Allah Ta'ala tunjukkan semuanya. Kalau orang pukau kita nanti betul-betul saya selalu cakap pasal sakit lalui sendiri. Nanti dengar dalam grup persatuan kita tu macam-macam cerita mereka ada. Mereka lalui. Itu belum lagi saya cerita. Nanti setiap pesakit ni ubatan dia tu berbeza. Kalau puan dah jumpa dengan ustazah ramai-ramai bawa kan, sedang kita dengar bunyi Al-Warid sama, Fatih Ammar sama, Fatih Asfar sama. Ataupun puan besok kata mak ada, adik ada, puan ada. Tapi tiga-tiga tu rasa berbeza, bau dia lain, warna dia akan berubah dan sebagainya. Puan akan lebih keyakinan. Di situ ustazah selalu cakap, dia akan ikut kepada diri kita sendiri. Benda ni lalui puan lalui sebab ustazah cuma sampai kadang-kadang pesakit tunjuk ustazah kenapa saya punya ni berubah, sebab Allah Ta'ala yang beri bukan ustazah. Allah Ta'ala beri sebab mungkin pesakit ini keyakinan dia subhanallah, jadi Allah yang beri bukan ustazah. Ustazah tak beri apa-apa pun pada you all. Ustazah cuma cakap ni penawar mata putih ni Al-Warid ni. Tapi setiap orang ada keistimewaan dan Allah memberi kepada mengikut nilai diri kita masing-masing. Jadi di situ saya kata jangan panik, ya. Laluilah kehebatan apabila kita mendekati sunnah, jiwa kita akan tenang, kita rasa kita lepas daripada dibohongi oleh mana-mana orang jualan produk dan sebagainya. Ya, kita rasa subhanallah, kita makin yakin dan bila kita sakit ni kita sembuh dengan perubatan sunnah, apatah lagi daripada soal kayu sugi kita nak beramal. Besok pun rasa kita nak duduk makan cara sunnah, kita nak masuk tandas cara sunnah. Setiap itu kita akan merasa itulah kesihatan. Kita akan rasai. Belum lagi pintu rezeki nanti Allah akan tunjuk. Banyakkan pesakit sunnah saja. Semua kebanyakan mereka katalah ada pesakit yang macam mak ni kan. Diorang tak dapat surat MC. Tak dapat MC. Tapi cara dia hantar kat bos dia macam mana? Hantar gambar dia. Tiap-tiap hari diorang update diri dia. Gambar update. Kali bos faham lah. Bos jadi faham tak boleh nak buat macam mana. Cuma bila buat macam itu, cuma persatuan boleh buat surat pengesahan. Dia memang berubat cara sunnah. Dan dalam pantauan kita orang dan sebagainya. Jadi di situlah bila diingatkan kena berhenti kerja, kena berhenti lah ustazah, tahu-tahu naik pangkat. Tak tahulah kalau ada Lela kat sini pun tengok, tanya dia sendiri. Banyakkan pesakit sunnah, selepas habis mereka berubat cara sunnah, betul-betul keracun mereka dah keluar, pintu rezeki tu Allah buka di luar sangkaan kita. Ini yang ustazah nak beritahu, saya ustazah selalu beritahu pada semua pesakit sunnah, buatlah. Buat bersungguh-sungguh, keluarkan racun yang haram meragukan. Inilah yang memutuskan doa kita. Bila kita berhajat, doa kita tu kita yang lebih sebenarnya yang Allah Ta'ala sebenarnya Allah Ta'ala kata apabila kamu berhajat mintalah kepada Allah, tapi jangan ada sesuatu yang haram meragukan dalam tubuh badan kita semua. Ini yang ustazah nak beritahu. Subhanallah. Okay, ada apa-apa Adibah nak tanya ustazah? Syukur alhamdulillah ustazah, tak terkata saya. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita tahu tapi macam benda tu melekakan kita kan. Betul. Tapi saya dah kata buatlah yang terbaik dengan mak lah. InsyaAllah. Terima kasih beritahu ustazah. adik-adik. Inilah buat yang terbaik. Biarlah mak kalau orang lain kan, orang tua di ayah-ayat dia semua anak mereka sebelum ayah-ayat mereka anak-anak semua jauh. Yang kita bersyukur mak tu bila katalah sekalipun di hujung-hujung nyawa dia pun dia bersama dengan anak-anaknya. Anak-anak semua membuat yang terbaik, yang kebaikan. Yang Allah nak tunjuk inilah anak-anak kamu dah membuat yang terbaik untuk kamu. Jadi di akhir ibu mak kita doa yang baik, redha pada anak, menitis air mata ibu tu. Puan sekeluarga anak, cucu-cucu keturunan mendapat rahmat dan kebaikan dijaga oleh Allah Ta'ala. Amin. Itu dia. Kata kita kena berbakti pada orang tua kita. Apa pun.
Ya, sebenarnya anak yang bangga dengan kehidupan dia, kejayaan dia, sebenarnya dia tak tahu. Sebalik tu ada orang tua yang mereka lupakan orang tua yang memberi kebaikan ke dalam hidupnya. Betul. Orang tua. Yang selalunya orang tua kita. Macam tu kadang-kadang anak berkira kan, kalau kita, sedangkan orang tua kita tak pernah berkira pun bila kita sakit. Tapi kadang-kadang anak-anak sesama pun bergaduh dan sebagainya ya. Kadang-kadang tengok ya, ni anak-anak bergaduh ya. Yang sama mereka nak beli ubat mak, astagfirullahaladzim. Kadang Ustazah cara Ustazah, tak apalah. Yang ni Ustazah tolong. Kadang-kadang Ustazah macam tu. Sebab apa? Anak-anak masing-masing tak nak ambil kebaikan. Sedangkan mak tu sedang sakit. Dia tengah nak beramal dengan sunnah. Keberkatan Allah Ta'ala tu ada kat situ tu. Kebaikan-kebaikan yang Allah nak beri pada anak-anak. Tu yang Ustazah selalu macam tu. Sebab tu Ustazah nak ingatkan balik ya. Jangan kita abaikan mak bapak kita. InsyaAllah. Tu yang kita kata, ajar anak-anak kita. Bila kita sakit sehari ni, puan belai anak. Besok nanti bila kita sakit kan, ajar anak kita. Sapu mak Al-Warid belai ya. Itu nanti kita akan nampak kebaikan nanti. Kita tengok anak kita. InsyaAllah ya puan. 9.10 datang ke kelas? InsyaAllah datang. Saya, suami, mak. Mak tu kalau boleh kita cuba bawa. Naik pakai kursi roda ke, cuba bawa. Kalau tak boleh pun cuba. Ya, kalau kata perlukan apa-apa nanti kita orang akan maklumkan dalam persatuan Telegram. Ya, nanti kata mak saya perlu ni, nanti Ustazah akan suruh mereka letak kat depan ke apa ke kan. Sebab Ustazah nak beritahu pada 19.10 tu Ustazah nak buat sesuatu menjimatkan kos. Sebab Parti Amal, Parti Asfar susah nak dapat. So benda tu macam kita Madu Foundation pun yang jenis Ahmar tu yang grade nombor 1 tu memang susah nak dapat. Jadi Ustazah nak menterjimat 70%, 80% duit kita. Jadi dia terus je mana untuk jantung kita nak elokkan. Sebab benda tu melalui. Lepas tu Ustazah buat benda ni orang stroke macam mana saraf dia hidup. Itu yang Ustazah dah nampak betul-betul. Ustazah asal niat nak mengajar orang bahasa Arab. Biasa orang ngaji dengan Ustazah, bahasa Arab dengan Ustazah memang kena sebut betul-betul. Tapi memang Ustazah nampak sendiri berapa 2-3 orang. Bila tangan dia tiba-tiba saraf dia. Sebab tu Ustazah kata baris fathah, kasrah, domah, sebutan tu. Dia akan memberitahu kata sifat. Lepas tu Ustazah tengok balik kita ni Ustaz. Ustazah minta kan Ustaz dia bahasa Arab dia ni. Sebab dia memang bahagian suami Ustazah kan dia ambil ijazah bahagian pengajian Islam dengan bahasa Arab. Dia ambil dua-dua sekali bidang tu. 4 tahun. Lepas tu bila nak sambung master tu, dia nak suruh kat luar negara, dekat negara luar, dia tak nak. Sebab dia kata tak payahlah. Dekat luar negara tu ngarut aja. Tu yang dia tak nak tu. Tu yang Ustazah nak kongsi kepada orang awam, orang di luar sana, ambil peluang ya. Sementara Ustazah ni dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala ya. Jadi insya-Allah. Jadi Ustazah nak kita sama-sama buat supaya kita ni ya bukan bertambah dekat dengan Ustazah. Ustazah tak nak, sebab tu Ustazah sebenarnya nak lari pada pesakit sebenarnya. Ustazah tak nak ajar pada pesakit-pesakit Ustazah dekat dengan Ustazah. Ustazah nak ajar you all dekat dengan Allah. Hati ni betul dengan Allah dan hati ni betul dengan Rasulullah SAW. Jadi kekuatan kita, kekuatan Ustazah dengan you all ialah kekuatan doa. Maknanya bila you all sakit, Allah Ta'ala Ustazah selalu, ya Allah pelihara. Jadi Allah Ta'ala, jadi kita kontak kita gunakan Allah Ta'ala. Jadi bila you berubat cara sunnah, jadi Allah Ta'ala tu dah dekat dengan kita ya, dengan bagaimana jiwa kita ni dengan Allah Ta'ala. Sebab kalau sikit dengan Ustazah, Ustazah tak nak nanti syaitan merupai Ustazah menyebabkan ya manusia itu mati dalam keadaan diuji melebihi. Ustazah tak nak. Jadi Ustazah nak ajar. Sebab dulu pernah Ustazah buat, Ustazah pegang sikit, pesakit rasa lega. Kerana ni terus Ustazah tak nak dah. Ustazah cakap pada diri Ustazah tak nak. Sebab Ustazah nampak benda tu boleh mendatangkan manusia taksub sesama manusia. Jadi Ustazah nak manusia tu dia nampak Allah, dia nampak sunnah. Dia nampak cuma kalau pesakit tu dah terlampau kronik sangat, baru Ustazah sentuh pesakit tu. Supaya apa? Ustazah betulkan. Contoh, kalau ada saluran dia katalah darah haid dia tak boleh keluar dengan dia contoh orang kanser kan, dia dah buat macam ni. Okay, kanser dia Ustazah tengok kenapa ada ketulan lagi kan. Jadi Ustazah cuma betulkan sikit aja supaya ada perjalanan darah ketul tu keluar. Bila ada perjalanan darah ketul tu keluar, baru pesakit tu akan rasa lega. Jadi Ustazah cuma tolong sikit-sikit aja. Ustazah tak adalah. Sebab tu lagi yang kedua, Ustazah biasa suruh bawa ahli keluarga. Daripada nampak Ustazah lebih baik nampak ahli keluarga. Contoh, suami biar dia nampak isteri dia. Biar dia nampak
isteri dia yang merawat dia. Tak tahu Ustazah cakap, Ustazah beritahu ni poin-poin dia. Cuma ada yang saluran yang tak elok, yang isteri tu benda-benda tak boleh buat sikit. Mula je Ustazah buatkan sikit sebab yang benda tu kena betul-betul mahir yang buat benda tu. Lepas tu Ustazah akan ambil tangan isteri. Okay, Ustazah akan ajar nak buat macam mana dan buat di rumah. Supaya suami tu nampak isteri dia tu berharga di depan mata dia. Sebab kita nak dekat-dekatkan dengan sunnah ni. Bertambah kasih sayang. Dan kita bila makin berumur, kita rasa kita saling menghargai dan saling memerlukan. Itu tujuan Ustazah sebenarnya. Jadi Ustazah nak ucapkan terima kasih pada puan. Mungkin puan permulaan datang dengan terpinga-pinga dalam grup. Mula-mula mungkin puan dengar Ustazah daripada mana Sebenarnya abang saya pernah cakap follow FB Sunnah Tidak Pernah Berbohong. Lepas tu saya macam betul ke ni kan apa abang saya cakap. Lepas abang saya kata tengok dan ikut, dia cakap macam tu kat saya. Tapi benda tu macam angin lalu je Ustazah. Lepas tu ada seorang sahabat saya, dia bagi madu lebah duduk Habatus Sauda tu. So saya makan, saya tengok anak saya pagi-pagi dah tak ada bersin, tak ada sesama, orang kata resedung kan. Saya kata saya tak pernah jumpa madu yang memberi khasiat. Sebelum ni makan macam tak ada apalah kan. Dan saya sendiri makan, bila saya makan madu tu, saya tak ambil vitamin, tak ambil apa, saya rasa badan saya macam ada perubahan. Lepas tu kawan saya bagi saya cuba Al-Warid, dia sapu dekat tangan saya. Dia kata cuba minyak ni. So saya sapu, saya cuba. Saya rasa macam tangan saya lembut lah, saya cakap macam tu. Kemudian terus terdetik dalam hati saya nak bagi minyak ni pada ibu saya, pada mak saya. Allah jentik hati saya untuk berikan pada mak saya. Saya terus call mak saya ceritakan, mak ada satu minyak ni, saya cuba, sedap pakainya semua. Mak saya terus cakap, belikan untuk mak satu, mak nak pakai. Tapi mak takut ni sebab mak saya pernah cuba minyak dan bagi kesan gatal-gatal pada badan dia. Sehingga kan 3-4 klinik pergi, gatal-gatal tu tak baik, tak sembuh. Dan akhirnya ambil injection untuk hilangkan gatal-gatal tu. So saya takut benda tu berulang lagi. Lepas tu mak saya kata tak apa, mak nak cuba. Kesungguhan dalam diri dia tu kan Ustazah. Lepas tu saya dapat Al-Warid. Saya order 2 Al-Warid. Satu saya bagi mak cuba, dia sapu pada kaki dia. So dia kata kaki dia, kenapa urat kaki dia tak timbul macam biasa lah. Maksudnya bila dia dalam travel tu, dia datang ke Muar, kaki dia tak sakit. So dia sapu-sapu lagi. Maksudnya hari ke-5, ke-6 dia sapu tu, mulalah gatal, mulalah keluar air. Itu yang saya dah tu. Lepas tu saya PM Ustazah tak dapat respon kan. Saya banyak berdoa. Saya kata hanya Allah yang menggerakkan hati Ustazah untuk respon dengan saya. Saya yakin pasti Allah akan tolong sebab doa anak-anak saya berdoa, abang-abang saya semua berdoa nak tengok mak saya sihat. Dan mak saya dia tak nak makan pil dah, dia cakap. Dia dah tak nak dah makan pil. Dia kata dia dah tak nak bergantung dengan pil, dia cakap. So, saya kata mak sabar insyaAllah ada jalannya. Alhamdulillah lah Ustazah macam tu. Perjalanannya sampai hari ni lah. Tapi bila tengok mak sakit tu, yelah risau kan Ustazah. Macam itulah rasanya risau. Tak terfikir ke? Adibah tak terfikir ke? Macam kita semua pakai Al-Warid. Tapi kenapa mak tindak balas dia lain? Nanti kalau anak Ustazah, kaki mak yang sakit. Kaki mak yang sakit tapi kesannya pada muka, pada belakang leher. Lepas tu keluar air pula, sapu minyak keluar air. Apa benda ni kan sebenarnya kan, saya kata macam tu. Tapi bila tengok live Ustazah sebelum-sebelum ni, Ustazah kata sabar. Ini bukan magic semua kan. Saya kata hanya Allah yang maha mengetahui. Pasti ada kesembuhan untuk ibu saya cakap. Pada mak saya cakap. Amin. So saya teruskan juga. Alhamdulillah. Itulah kekuatannya Ustazah. Saya insyaAllah Allah menguatkan kita. Impian mak saya tak nak bergantung dengan pil tu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustazah doakan hujung mak tu baik. Dan kalau kita nak dengar lah mudah-mudahan ya. Amin.
yang paling berharga, yang paling mahal lah kalau kita dapat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu semakin seseorang tu semakin kuat ujian, sebenarnya Allah tu semakin dekat. Sebab tu saya tak yakin mak kita tu orang yang baik. Makna mak Adibah ni orang yang baik. Jadi itulah saya kata pegang agama bagai bara api. Sebab itulah dikatakan akhir zaman, racun dikatakan penawar, penawar kata racun. Kalau perubatan moden dia takkan faham perubatan sunnah. Dan perubatan sunnah dia kena faham bahawa yang racun ni mesti dikeluarkan. Dia bukan black magic. Makna bila dikeluarkan, sebab tu Ustazah kata bila racun tu dikeluarkan dan akan lihat hasilnya subhanallah. Luar biasa. Itu kehebatan sunnah. Sebab tu kalau orang kata nama pakar-pakar ni, pakar-pakar yang diiktiraf oleh manusia, dia akan mengatakan yang penawar itu, yang sebenarnya madu itu adalah penawar, dia akan kata itu adalah racun. Sebenarnya yang racun yang kita makan yang kata diterap tu sebenarnya itulah yang katakan penawar. Jadi manusia dah dikeliru. Minda kita ni dah dikelirukan oleh benda-benda macam ni. Betul. Jadi ini hidayah lah. Maknanya sebab tu benar lah kata Allah Ta'ala ingatkan ya. Saya tak tahu siapa nama abang. Abang tu pesakit Ustazah ke apa? Tak, dia follow je Ustazah. Oh dia follow je? Ustazah. Tapi betul lah, hidayah ni milik Allah kan. Kadang-kadang kita kata hidayah ni petunjuk, hidayah adalah milik Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi sendiri pun tidak mampu, Allah Ta'ala kan Nabi dan Rasul. Walaupun seorang tu Rasul, seorang tu Nabi tidak mampu memberi petunjuk hidayah kepada sesiapa. Tetapi Allah Ta'ala yang memilih di antara ramai yang Ustazah kata ni, ada yang kecam Ustazah, ada yang ini. Ustazah fikir satu je. Facebook Ustazah sudah tidak pernah bohong, dah kena lock. Diorang dah sekat apa semua. Ustazah pun fikir satu je. Ya Allah, ya Tuanku. Ustazah kata kalau mana yang Allah gerakkan, mereka adalah pilihan Allah Ta'ala. Mana yang mereka berani jumpa Ustazah tu, itu adalah orang pilihan Allah Ta'ala. Mereka yang mencari kebenaran. Mereka yang benar-benar Allah Ta'ala tahu hati mereka. Sekali yang datang itu seorang pelacur, ya Ustazah cakap. Walaupun seorang yang datang pendosa, Ustazah pernah ramai orang yang datang Ustazah. Yang mereka ini ialah orang yang dah ada sakit AIDS. Ustazah buktikan, ya, sakit AIDS bukan tak boleh dirawat. Dengan Ustazah buktikan dan ada dalam ramai-ramai sakit kita ada. Lepas tu Ustazah kata, Ustazah takkan sebut siapa. Tapi dia sembuh sampai sekarang, dia elok dan sebagainya. Alhamdulillah. Sebab tu Ustazah kata, sebab perubatan sunnah ni Allah Ta'ala tu membuka ruang kepada mereka yang mana yang menerima. Sebab tu kulit kafirun, orang kafir cara dia, kita orang Islam cara. Sebab tu Ustazah berani kata macam tu, tinggalkan sabun, syampu luar, tinggalkan semua-semua. Dan sabar sebab Ustazah seorang. Ustazah ni seorang. Ustazah tak mampu nak beri semua. Ustazah kena fikir macam mana. Ustazah bukannya pandai. Sebenarnya Ustazah tak pandai, TikTok ni baru nak kenal. Yang ini baru nak kenal. Ini tak tahu. Ustazah tak reti benda-benda yang macam ni. Kalau ini tak ada pesakit Ustazah yang edit Ustazah punya live, tak adalah. Ustazah nak kongsi 1 minit, 2 minit. Kalau ada pesakit yang baik hati tu, dia kongsi, diorang ada pandai edit, diorang edit, tu yang Ustazah kongsi. Kalau Ustazah senyap, tak ada 1 minit, 2 minit, tak ada apa-apa, tak adalah Ustazah kongsi. Jadi macam itulah Jadi mudah-mudahan puan dan mak, suami dan semua keluarga, adik-beradik, mudah-mudahan ini adalah kunci yang terbaik. Doa mak mungkin mustajab Jadi macam itulah Ustazah pun doakan bersabarlah kita sama-sama, kuatkan diri kita, perteguhkan iman kita, minta kepada Allah. Kita la haula wala quwata illa billahil azim. Di akhir zaman ini kita tidak kuat. Kita sebenarnya tidak kuat. Jangan rasa kita kuat. Tetapi kita sentiasa mohon kekuatan Allah Ta'ala. La haula wala quwata illa billahil azim. Tidak ada daya upaya bagiku. Ya Allah, beri aku kekuatan, beri aku keyakinan di dalam diri kita bahawa kebenaran Rasulullah SAW adalah melalui kita lihat macam ibarat daging yang hancur menjadi elok. Macam mak badan dia dah banyak benda-benda tu, kita lihat bagaimana menjadi elok balik. Ini yang orang cabar pada Nabi. Ya Rasulullah, adakah tulang yang hancur ini akan balik tadi? Allah Ta'ala tak. Ini zaman umat akhir zaman ni, Allah Ta'ala bukan saja tunjuk besok masuk lubang kubur tu, tulang hancur tu. Ini saja nak buktikan. Orang berbuat cara sunnah, daging tu ke daging dah hancur. Macam mana daging budak tu jadi baik balik. Sebab tu Ustazah yang sembilan dan nak tunjuk pada orang. Macam kata Adibah lalui kan mak. Badan dia dah jadi macam ni. Macam mana nanti badan mak tu lebih baik daripada apa yang kita lihat sebelum-sebelum ni.
Jadi terima kasih ya, dah nak pukul 12 insya-Allah. Mudah-mudahan hari ni satu perkongsian dan terima kasih Adiba dan Mak sapu Elwarid setiap 10 minit ya, bagi makan Elwarid 21 titik 10 minit. Ustazah akan usahakan ya, pesakit-pesakit Wawa tolong cari, Wawa tolong Masyita tolong cari ya, Kak Samsiah ya, pesakit kita daripada Terengganu ataupun ada Masyita ke siapa penawar mata putih perlukan kita perlukan penawar mata putih. Mak beli satu je kan penawar mata putih? Dia satu. Saya ingat Ustazah perlukan lagi 3 ubat mata putih. Ya, 3 penawar mata putih. Elwarid tu kita perlu dalam nanti Ustazah juga akan cuba postkan siapa ada. Ustazah perlukan 10. Lepas tu kalau boleh Parti Ahmad, Parti Asfar berapa yang dapat kumpul dulu. Kalau dapat Parti Ahmad 3 dulu, Parti Asfar 5 atau 6 dulu. Nanti insya-Allah yang lain tu Ustazah akan post. Kalau ada Madu Foundation Ahmad itu lebih baik. Ya, jadi Ustazah minta semuanya mudah-mudahan bertambah keyakinan diri kepada Allah. Mudah-mudahan kita sama-sama teguhkan diri kita. Dan kita yakin benarlah Allah, benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala kata ambil pengajaran pada sakit kamu. Tanda orang itu berilmu, dia beramal dengan ilmu dia, maka dia akan belajar daripada kesalahan, kesilapannya dan setiap kesilapan dikifarahkan di dunia dan sehingga itu Allah akan angkat darjat dia. Bukan Allah nak turunkan darjat, Allah nak angkatkan darjat sesiapa yang menjadikan Allah dan Rasul itu sebagai sebagai sebaik-baik ikutannya di akhir zaman. Kalau husband ada katarak boleh letak penawar mata putih Ustazah, boleh ya, letak 10 minit ataupun sejam-sejam ataupun sedap lepas solat letakkan penawar mata putih. Okey, sekian pada Ustazah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Sama-sama.